Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zafarina binti Muhammad Fauzi daripada UiTM Cawangan Kelantan mewakili ahli kumpulan saya iaitu Dr. Syafizah Safi'i dan juga Dr. Zulkifli Muhammad akan membentangkan kajian bertajuk Pengaruh Ilmu Pengetahuan, Kemahiran dan Motivasi terhadap Kebiasaan Membaca Al-Quran. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu semua mendengarnya dan diam. Mudah-mudahan kamu semua beroleh rahmat. Sebagai pendahuluan, Al-Quran merupakan kitab suci yang bermukjizat dan terakhir diturunkan kepada umat manusia untuk diimani dan diamalkan isi kandungannya. Ia merupakan petunjuk dan rahmat bagi umat manusia di alam ini. Bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera dan harmoni, pendidikan nilai yang berasaskan Al-Quran perlu diberikan kepada semua pihak bagi memantapkan pembinaan, keimanan dan kepribadian diri. Sehubungan itu, UiTM Cawangan Kelantan telah mewujudkan program pembudayaan Al-Quran yang melibatkan semua warga universiti. Program pembudayaan Al-Quran PPAQ mempunyai 3 objektif utama iaitu melatih warga universiti untuk celik Al-Quran, memberi kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Jawatan kuasa pembudayaan Al-Quran juga diwujudkan dan berperanan untuk melaksana dan menilai keberkesanan program yang dijalankan bagi mencapai objektif yang dirancangkan. Program pembudayaan Al-Quran juga meliputi kumpulan pelajar, staf akademik, staf pentadbiran dan pekerja kontrak. Terdapat 2 objektif untuk kajian ini. Objektif yang pertama untuk menentukan korelasi antara ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi dan kebiasaan membaca Al-Quran. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti faktor merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi yang mempengaruhi kebiasaan membaca Al-Quran. Beralih pada bahagian yang kedua iaitu kajian lepas. Ada beberapa kajian lepas sahaja yang penting untuk saya bentangkan pada pembentangan kali ini. Al-Qayyid 2005 menyatakan kebiasaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia dan untuk menggerakkan kebiasaan tersebut mestilah melalui 3 unsur iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran dan motivasi. Ini kerana semakin tinggi ilmu pengetahuan, kemahiran dan motivasi maka ianya menyebabkan kebiasaan untuk melakukan perkara tersebut juga tinggi dan begitulah sebaliknya. Haliza Abdul Rahman 2017 menyatakan apabila seseorang sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kemahiran yang tinggi, motivasi yang tinggi, ianya akan mempengaruhi kebiasaan yang tinggi juga dalam kehidupan. Selain itu, Syafizah Safi'i 2021 menyatakan peranan yang dimainkan oleh Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan menerusi program pembudayaan Al-Quran khususnya dengan mengadakan kelas pengajian Al-Quran secara percuma telah membuka ruang yang luas untuk warganya untuk menambahkan pengetahuan tentang Al-Quran, kemahiran membaca Al-Quran dan motivasi untuk beramal dengan ajaran Al-Quran. Ini membawa implikasi positif dalam memupuk minat golongan warganya untuk terus membudayakan pembacaan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, metodologi untuk kajian ini. Kajian ini melibatkan semua staf UiTM Cawangan Kelantan yang mengikuti program pembudayaan Al-Quran. Jumlah sampel melibatkan 59 peserta dan teknik pensampalan secara mudah diguna pakai dalam kajian ini. Data dikumpul menggunakan borang soal selidik. Instrumen kajian ini mengandungi 5 bahagian iaitu demografik, ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi, kebiasaan dan diukur menggunakan skala Likert daripada 1 amat tidak setuju sehingga 5 iaitu amat setuju. Pembalik ubat tidak bersandar dalam kajian ini ialah ilmu pengetahuan membaca Al-Quran, kemahiran membaca Al-Quran, motivasi membaca Al-Quran dan pembalik ubat bersandar dalam kajian ini ialah kebiasaan membaca Al-Quran.
Data yang dikumpul dianalisa menggunakan analisa deskriptif dan juga analisa inferensial, iaitu melibatkan korelasi Pearson dan juga regresi pelbagai. Kita teruskan dengan dapatan kajian. Berdasarkan ujian kebolehpercayaan soalan bagi kajian ini, dirumuskan nilai alfa adalah tinggi dan baik memandangkan semua nilai Cronenberg alfa adalah melebihi 0.7 bagi semua konstruk. Ini bermaksud semua item yang digunakan boleh digunakan pakai untuk mengukur perspektif staf terhadap program segmen cahaya Al-Quran menggunakan konstruk ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi dan kebiasaan. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan demografi responden. Pemboleh ubah yang pertama ialah aliran. Majoriti responden berasal daripada aliran sastera, perdagangan ataupun perakuanan dan peratasan yang paling rendah diwakili oleh aliran sains. Bagi jantina, majoriti responden adalah perempuan iaitu 62.7%. Bagi umur, kebanyakan responden berumur antara 42 hingga 47 tahun diwakili oleh 28.8% dan peratusan yang paling rendah diwakili oleh responden yang berumur antara 24 hingga 29 tahun dan peratusannya ialah 1.7%. Bagi pendidikan tertinggi, majoriti responden menerima pendidikan menengah iaitu 44.1% dan peratusan yang paling rendah ialah PhD iaitu 5.1%. Bagi usia boleh membaca Al-Quran, kebanyakan responden mengenal Al-Quran sebelum prasekolah iaitu 50.8% dan peratusan yang paling rendah diwakili oleh responden mengenal Al-Quran semasa sekolah menengah dan semasa berumur 7 tahun. Terdapat dua objektif dalam kajian ini bagi menjawab objektif yang pertama iaitu menentukan hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi membaca Al-Quran terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu kebiasaan. Korelasi Pearson digunakan. Melihat kepada nilai p-value, semuanya kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan terdapat hubungan antara ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi dan kebiasaan membaca Al-Quran. Antara tiga konstruk ini, kemahiran menunjukkan hubungan yang paling tinggi terhadap kebiasaan membaca Al-Quran memandangkan nilai Pearson correlation yang paling tinggi iaitu 0.995. Semua nilai Pearson correlation magnitudenya adalah positif menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara semua konstruk dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Bagi menentukan objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti faktor, iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, motivasi yang mempengaruhi kebiasaan membaca Al-Quran, analisis linear regresi pelbagai digunakan. Sebelum analisis linear regresi pelbagai digunakan, terdapat pelbagai andaian yang perlu dipenuhi. Andaian yang pertama ialah tidak wujudnya multicollinearity. Multicollinearity boleh diketahui melalui nilai tolerance dan juga nilai VIF. Sekiranya nilai tolerance adalah kurang daripada 0.2 dan nilai VIF melebihi 10, tidak wujud multicollinearity. Berdasarkan data kajian ini, semua nilai tolerance dan juga nilai VIF adalah memenuhi syarat. Oleh itu, tidak wujud isu multicollinearity. Ini bermakna semua pemboleh ubah dalam kajian ini boleh digunakan pakai. Andaian yang kedua ialah kesamaan variance. Okey, berdasarkan residual dan predicted plot, okey, kita dapat melihat data itu bertaburan dan tidak menunjukkan pattern. Oleh itu, variance adalah sama. Ini adalah dapatan daripada analisis regresi pelbagai.
Berdasarkan p-value, nilainya adalah 0.000 dan adalah kurang daripada 0.05 menunjukkan model adalah signifikan. Ini bermakna sekurang-kurangnya satu pembeli ubah tidak bersandar adalah signifikan dan memberi kesan kepada kebiasaan membaca Al-Quran. Untuk mengetahui manakah faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca Al-Quran, kita akan melihat kepada p-value. Di mana p-value yang nilainya kurang daripada 0.05 menunjukkan pemboli ubah itu adalah signifikan. Berdasarkan jadual ini, hanya ada satu pemboli ubah yang signifikan iaitu kemahiran. Dan ini menunjukkan hanya kemahiran yang memberi kesan kepada kebiasaan membaca Al-Quran untuk populasi kajian ini. Model untuk kajian ini boleh dirumuskan sebagai kebiasaan bersama dengan 0.158 tambah dengan 0.039 ilmu pengetahuan tambah dengan 0.988 kemahiran tambah dengan 0.020 motivasi. Dan berdasarkan jadual sebelum ini, hanya satu pemboli ubah tidak bersandar yang memberi kesan kepada kebiasaan membaca Al-Quran iaitu kemahiran. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan terhadap kemahiran. Bila kemahiran meningkat sebanyak 1 unit, kebiasaan membaca Al-Quran juga akan meningkat sebanyak 0.988 unit. Nilai R2 sebanyak 0.991 menjelaskan bahawa 99.1% perubahan dalam pemboli ubah bersandar iaitu kebiasaan membaca Al-Quran adalah disebabkan oleh perubahan dalam ilmu pengetahuan, kemahiran dan motivasi membaca Al-Quran. Manakala selebihnya 0.9% diterangkan oleh pemboli ubah lain yang tidak digunakan dalam kajian ini. Bahagian terakhir dalam kajian ini ialah kesimpulan dan cadangan. Secara kesimpulannya, kebiasaan membudidayakan Al-Quran amat penting untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ilmu pengetahuan yang tinggi jelas menunjukkan hubungan terhadap kebiasaan membudidayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Justru, lebih banyak program dianjurkan bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam membaca Al-Quran dan seterusnya melahirkan warga universiti yang mampu menguasai Al-Quran dengan baik agar kebiasaan yang betul terhadap Al-Quran dapat diwujudkan dan secara tidak langsung melahirkan warga universiti yang bukan sahaja cemerlang dalam kerjaya bahkan seimbang dalam akhirat. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum.